Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk anak-anak cikgu tahun 6, seperti yang dijanjikan, cikgu akan menerangkan tajuk pengawitan makanan. Okey, cuba perhatikan apa yang cikgu pegang sekarang ni sempena kawalan pergerakan di rumah. Okey, cikgu memegang sepaket Maggi kari. Ni Maggi kari Okey, cikgu pegang sebotol jeruk. Kalau anda perhatikan ada jeruk kat sini jeruk asam. Cikgu juga memegang setin sardin. Sardin, okey, tin kecil sardin. Okey, cikgu juga ada sepaket air yang bantuan air yang dalam bekas ini. Okey. Okey, cikgu juga ada tunjukkan asam keping. Ni asam keping. Ni apa murid-murid? Ni apa ni? Cili kering. Dan kemudian cikgu ada tunjukkan apa ni? Ikan bilis. Ini udang kering. Okey. Tadi asam keping, cili kering, udang kering. Okay. Cikgu juga ada menunjukkan sebotol jam strawberry. Jam strawberry, okey. Cikgu juga ada berasa vanila dalam botol ni. Okey. Ada banyak jenis makanan cikgu letak kat sini. Okey, kenapa Kenapa cikgu tunjukkan makanan-makanan tersebut? Okey, sebabnya cikgu nak ajar tentang pengawetan makanan. Apa itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan adalah satu proses atau satu kaedah menghalang atau melambatkan makanan menjadi rosak akibat mikroorganisma. Okey, satu proses atau satu kaedah melambatkan makanan menjadi rosak akibat mikroorganisma. Bab pertama dulu kita dah belajar tentang mikroorganisma. Mikroorganisma ni boleh tumbuh jika ada apa? Udara, ada air. Jadi, terciptanya pengawetan makanan menghalang makanan-makanan yang kita makan dari cepat rosak. Okey, cikgu bagi satu contoh. Kadang-kadang kita tengok nasi dalam periuk tu berkulat. Kadang-kadang kita tengok roti yang ibu letak dekat dapur berkulat. Kadang-kadang kita buka peti ais, kita tengok sayur-sayuran tiba-tiba dah jadi kuning. Buah-buahan dah ada tumpuk-tumpuk hitam. Kadang-kadang semalaman kita pergi dapur, kita tengok ada bau yang kurang menyenangkan. Bau makanan yang dah basi. Yang mana ada baby, ada adik kecil kat rumah yang masih hisap botol, kalau kita tengok selama beberapa jam dalam botol tu dah didapati air susu baki tu berketul-ketul atau tukar menjadi kuning. Jadi itu menunjukkan makanan dah jadi rosak. Jadi tajuk kita ni pengawetan makanan adalah satu kaedah. Ada 10 kaedah yang dicipta oleh ahli saintis, yang dicipta oleh orang dahulu kala untuk menjadikan makanan kita lambat rosak. Jadi kita boleh dapat makanan tu pada bila-bila masa. Terutama musim sekarang ni kita kena berada di dalam rumah. So kita kena simpan barang-barang ni sebab dia mempunyai tempoh masa atau jangka hayat dia. Okey. Itu maksud pengawetan makanan satu kaedah atau satu proses melambatkan makanan menjadi rosak akibat mikroorganisma. Mikroorganisma yang jahat ni. Jadi kat sini anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat daripada 133 hingga 145. Anak-anak boleh rujuk dekat situ. Jadi cikgu nak tunjukkan kaedah pengawetan makanan ada 10. Yang pertama, pendidihan. Maksud pendidihan kat sini, mak masak nasi, mak masak sayur-sayuran, mak buat sup, mak goreng ayam. Kadang-kadang hari raya tu kita masak rendang, mak masak rendang, besoknya mak panaskan lagi. Itu yang pertama ialah kaedah pendidihan. Bila mendidik, mikroorganisma akan mati.
akan tidak aktif kat situ. Okey. Yang kedua, penjerukan. Seperti yang cikgu dah cakap kat sini lah, penjerukan. Okey. Okey, penjerukan ni dia bermula daripada dipilih buah-buahan yang muda. Dia tak boleh buah-buahan yang dah masak. Buah-buahan yang muda dikupas, dibasuh, dipotong dan direndam dengan air garam semalaman untuk menyingkirkan kelembapan pada dalam buah tersebut. Kemudian dicampur dengan cuka, dicampur dengan gula dan dibiarkan selama seminggu. Okey, cuka dan gula menghalang mikroorganisma aktif. Jadi kita boleh dapatkan makanan tersebut dalam tempoh jangka masa yang agak lama. Okey, seterusnya pembungkusan vacuum. Kalau kita beli sausage atau kacang atau roti, kita dapati pembungkusan vacuum tu dia sedut udara keluar. Maksudnya makanan tu plastik tu melekat pada makanan tersebut. Jadi kat situ udara tak ada. Bila udara tak ada, mikroorganisma pun tidak aktif di dalam tu, tidak boleh hidup. Okey, seterusnya pengeringan. Pengeringan tadi macam ikan bilis, lada kering, udang kering, sotong kering. Mula-mula lada kering tu dibulat. Ikan kering ada air dalam badan dia. Jadi bila dijemur di bawah cahaya matahari yang terik selama berhari-hari, air pun telah hilang. Jadi makanan tu kering. Bila kering, mikroorganisma tak boleh duduk dalam dia, menjadi tidak aktif. Bukan tak ada mikroorganisma, tapi ada, cuma dia tidak aktif. Seterusnya penyejuk bekuan. Kalau kita tengok makanan-makanan seperti daging, ikan, kalau kita pergi Econ Safe, kita pergi Target, kita pergi mall mana-mana, ada kawasan penyejuk bekuan, iaitu tempat-tempat di mana lauk pauk disimpan, ikan segar disimpan. Kalau kat rumah kita dekat peti ais yang tingkat atas tu, yang 0 darjah Celsius, dia beku kat situ. Itu menunjukkan mikroorganisma tidak aktif. Dia aktif tak? Aktif. Bila kita keluarkan balik, kita letak dekat suhu bilik, dia akan aktif semula. Jadi kaedah penyejuk bekuan juga salah satu kaedah pengawetan. Pendinginan. Pendinginan ni sesuai untuk sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu, macam vitagen, mentega, susu segar, letak dekat kawasan pendinginan. Kalau nak perasan, kalau kita pergi shopping, dekat kawasan pendinginan tu terdapat sayur, buah-buahan. Kerana pendinginan tu, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Jadi perlunya kawasan pendinginan. Kalau macam telur, telur pun lebih bagus kita letak dekat kawasan pendinginan. Okey. Seterusnya pelilinan. Pelilinan ni untuk macam buah-buahan yang dieksport ataupun diimport masuk ke negara kita, seperti apple, pisang, lada, tomato. Kalau kita pergi dekat pasar raya, kita tengok licin, cantik, berkilat, itu maksudnya dia menggunakan kaedah pelilinan. Lilin tu kan dicairkan dalam bentuk yang banyak, dicelupkan buah-buahan dalam tu, kemudian dibungkus dan dieksport. Jadi macam tu mikroorganisma tak boleh masuk dalam buah tu. Pentingnya kat situ, kalau kita beli buah-buahan yang begitu, lebih bagus kita basuh dahulu, kan kita kupas kulitnya baru kita makan. Sebab kalau kita makan begitu saja, rasanya kita telan semua lilin yang ada. Okey. Seterusnya pengetinan. Macam inilah pengetinan. Ada orang kutip-kutip tin kat rumah tu, disadur balik, dipanaskan, disterilkan di bawah suhu yang tinggi. Contoh macam ikan sardin ni, ikan ni dimasak pada suhu yang terlalu tinggi, kemudian tin yang kosong ni dah dibersihkan, makanan yang dimasak tadi dimasuk dalam tin, kemudian dipanaskan lagi. Ada 2 kali peringkat pemanasan. Kemudian barulah disilkan supaya menghalang udara masuk. Kemudian pempasturan. Pembotolan cikgu nama dia, pembotolan macam ni pun sama seperti sos, kicap dan sebagainya. Makanan tu telah dimasak, botol pula telah dicuci, kemudian dimasukkan dalam tu dan dilabel dan disilkan. Dan yang seterusnya ialah pempasturan. Pempasturan ni nama daripada saintis Louis Pasteur yang menggunakan kaedah ini
Dimasak pada suhu yang tidak terlalu panas, tak sampai 100 darjah Celsius, contohnya dalam 60 hingga 70 darjah, kemudian disejukkan dengan serta-merta. Kalau anak-anak perasan macam makan daging, makan yogurt, susu kalcium, susu-susu dalam kotak tu, itu menggunakan kaedah pempasturan. Maksudnya dipanaskan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, kemudian disejukkan dengan serta-merta. Dan yang terakhir sekali adalah penyalaian. Penyalaian ni menggunakan kaedah asap lah. Orang-orang dahulu kala pun dah lama menggunakan kaedah ni. Sekarang ni seperti daging salai, ayam salai, ikan salai, pisang salai. Jadi bau aroma asap tu lagi menyedapkan makanan tersebut, dan makanan tu menjadi kering, separuh kering, dan boleh dimakan mengikut tempoh masa. Kat situ semuanya mikroorganisma menjadi tidak aktif. Begitu juga dengan kismis. Kismis tu daripada buah anggur. Buah anggur tu dijemur. Ni tak lama lagi puasa. Kurma pun sama. Kalau kita tengok kurma, asalnya buahnya bulat-bulat, dalamnya banyak air. So macam mana dia boleh jadi kurma macam tu? Kaedah dia dikeringkan. Dikeringkan, dieksport untuk ke negara-negara yang memerlukan lah. Jadi ada 10 kaedah pengawetan ni. Cikgu ulang balik: pendidihan, pencerukan, pembungkusan vacuum, pengeringan, penyejukan dan pendinginan, pemasinan, pelilinan, pengetinan dan pembotolan, pempasturan dan penyalaian. Okey. Semua sekali untuk menghalang tindakan mikroorganisma. Jadi apa pentingnya? Ada kepentingan pengawetan makanan ni. Yang pertama, kita dapat atasi masalah bekalan makanan. Macam ni, kalau kita dah duduk dekat dalam rumah, kita dah kena kuarantin, kita dah tak boleh bergerak, jadi perlunya bekalan makanan tersebut. Okey, kita boleh nikmati makanan daripada negara luar dekat negara kita. Contohnya seperti strawberry. Kita kurang kat Sempang Renggam ni tak ada strawberry. So kita boleh nikmati strawberry macam mana? Melalui jam. Jam yang dihasilkan melalui air strawberry dan sebagainya. Itu sebab pemodenan pengawetan makanan. Kemudian kepentingannya, makanan bermusim kita boleh perolehi. Contoh dodol, durian. Okey, kita susah nak jumpa dia tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Jadi ini buah yang bermusim. Jadi kita boleh dapat daripada dodol durian, kita boleh dapat daripada tempoyak, kita boleh dapat daripada jam durian dan sebagainya, akibat pemodenan pengawetan makanan. Kemudian makanan yang diawet ni senang disimpan dan diangkut. Andailah satu ketika nanti anak-anak murid cikgu belajar ke luar negara, rindu masakan Malaysia, jadi dekat luar negara pun kita boleh dapati makanan kita. Ataupun mak hantar serunding dan sebagainya yang dimasak terlalu lama, hantar dekat kita. Jadi kita boleh dapat bekalan tersebut. Lagi satu, makanan yang diawet ni boleh disimpan lebih lama untuk memenuhi keperluan makanan kita sepanjang tahun. Itu kepentingan dia. Okey. Jadi cikgu nak ulang balik. Cikgu ajar hari ni tentang pengawetan makanan. Apa itu pengawetan makanan? Itu satu kaedah menghalang atau melambatkan makanan menjadi rosak. So ada 10 kaedah pengawetan. Nanti anak-anak belajar 10 kaedah tu sebab dia akan keluar dalam bahagian kertas satu. Okey, kemudian kepentingan dia. Ada 5 kepentingan, kita hafal 2 atau 3 dah cukup. Mengatasi masalah bekalan makanan, mudah disimpan dan diangkut, dapat menikmati makanan daripada luar negara. Lepas tu makanan bermusim senang kita perolehi. Okey, sekian saja untuk tajuk pengawetan makanan. So jangan jemu cari ilmu, jangan jemu belajar. Cikgu jumpa lagi untuk tajuk berikutnya. Okey, jaga diri, duduk di rumah dan sentiasa mencari ilmu, sentiasa baca buku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.